Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini cikgu hendak berkongsi bagaimana cara kita nak mengenal perkataan parameter dan bagaimana kita hendak masukkan perkataan parameter yang perlu disesuaikan atau dijodohkan dengan perkataan pemboleh ubah. Okey, ini adalah contoh-contoh perkataan parameter yang biasa digunakan di dalam soalan sains sekolah rendah. Contohnya saiz, kuantiti, berat, suhu, isi padu, keadaan dan semua perkataan yang ada di dalam paparan ini sesuai digunakan dan biasa ditanya atau digunakan dalam kertas sains sekolah rendah. Okey, dan ini pula ialah contoh-contoh perkataan parameter yang biasa kita gunakan di sekolah rendah dan sekolah menengah juga. Namun, perkataan parameter pada soalan sains sekolah menengah ada sedikit penambahan. Contohnya yang warna kuning tu. Jisim, nilai pH, diameter, keamatan, kereaktifan. Okey, kenapa ada penambahan? Kerana ada sedikit berbeza pada eksperimen yang ada dalam silibus sekolah menengah. Okey. Baiklah, di sini cikgu akan terangkan apakah dia perkataan parameter yang sesuai dengan soalan yang diberi. Okey, cuba lihat dekat paparan ini. Sekiranya gambar memberi gambar kecil atau besar, gemuk atau kurus, kita gunakan perkataan parameternya ialah saiz. Okey, kalau dia bagi benda banyak atau sikit, okey, kita cuba lihat dia dekat paparan ni. Kalau dia bagi kuantiti lebih banyak atau sikit, kita akan gunakan perkataan kuantiti. Kalau gambar rajah memberi atau menggambarkan tentang panjang atau pendek, kita guna perkataan panjang sebagai parameter. Kalau dia menunjukkan jisim atau berat atau ringan, kita gunakan perkataan berat. Okey, sekiranya di dalam gambar rajah tersebut, dia menunjukkan gambar itu rendah atau semakin tinggi. Semakin tinggi ataupun tinggi, semakin rendah. Jadi kita gunakan perkataan parameter dia ialah ketinggian sesuatu objek. Okay. Sekiranya kita cari, contohnya kita cari parameter tu ialah berbeza kawasan. So kita akan letak dekat situ parameternya ialah tempat penyiasatan. Panas dan sejuk. Itu menggambarkan suhu. Okey, kalau dia bagi benda, bahan, objek, bahan yang berlainan, suhu ataupun objek yang berlainan, itu bermaksud adalah jenis, parameternya adalah jenis. Kalau di akhir eksperimen kita lihat contohnya pokok itu hidup atau pokok itu mati. So parameternya adalah keadaan. Okey, atau kalau kita lihat dia beri dua bikar, satu ada air, satu tidak ada air. Satu ada minyak, satu lagi tidak ada minyak. Yang itu parameternya ialah kehadiran. Kehadiran air, kehadiran udara, tiada udara, ada udara tu kita katakan kehadiran. Okey. Kecerahan. Ini spesifik kepada eksperimen tentang litar elektrik ataupun tentang mentul yang diberi. Jadi ataupun tentang fasa bulan. Okey, so kita akan gunakan kecerahan. Kecerahan gerhana, kecerahan matahari, kecerahan mentul, kecerahan nyalaan. Itu kita akan guna kecerahan. Okey. Mari kita belajar bagaimana cara nak mencantumkan parameter dengan ayat pemboleh ubah. Okey, cuba lihat di sebelah kanan saya. Kalau saya lihat sekarang ialah di belah kanan saya lah. Okey, parameternya ialah saiz. So, ayat pemboleh ubah ialah kotak atau pasu. So, saiz pasu. Okey, yang kedua kuantiti makanan. Itu menunjukkan bilangan makanan. Okey, yang ketiga ketinggian pokok. Menunjukkan ada pokok yang tinggi, ada pokok yang rendah. Panjang tali menunjukkan tali yang pertama panjang, tali yang kedua pendek. Okey. Keadaan anak ayam atau tumbuhan. So, menunjukkan ayam tu dalam keadaan mati ataupun hidup.
Tu kita akan sebut keadaan. Suhu persekitaran. Suhu, dia bagi persekitaran yang sejuk, dia bagi persekitaran yang panas. So, parameternya ialah suhu. Suhu, okey? Jadi, kemudian beban objek. Beban objek ni bila dia bagi jisim, so kita panggil dia berat beban, berat objek, berat jisim, macam tu. Okey? Gula, jumlah gula. Bererti dia bagi satu bikar gula dia banyak, satu lagi bikar gula dia sedikit. Okey, isi padu air. Okey, isi padu. Ada yang isi padu yang penuh, ada isi padu yang sangat sikit. Okey, kehadiran udara. Macam saya cerita tadi. Kalau dia letak minyak, maknanya tiada udara. Kalau tak ada minyak, maksudnya ada udara. So, parameternya ialah kehadiran udara. Okey, keupayaan air melaluinya. Okey, ini spesifik untuk eksperimen tanah. Ada tanah liat, tanah kebun atau tanah pasir. Kita lihat yang mana satu tanah yang mempunyai keupayaan bila kita tuang air, air itu cepat mengalir atau sukar untuk mengalir. Okey, yang seterusnya, jenis haiwan. Di dalam soalan ni, dia akan bagi haiwan yang berbeza. Sebab tu dia katakan jenis haiwan ataupun haiwan yang sama. Kalau ayam, dia bagi kedua-duanya ayam. So, kita panggil parameternya jenis haiwan. Okey, warna objek. Ini sekiranya dia bagi objek tersebut, warna dia berbeza. Satu merah, satu biru. So, warna dia berbeza. Kalau warna yang sama, dia bagi dua-dua warna merah. Jarak larian. Okey, jarak larian ni dia bagi seorang lari jauh, seorang lari dekat. So, kita kira jarak larian. Okey. Luas permukaan. Okey, luas permukaan ni maksudnya dia bagi satu permukaan yang kecil, satu lagi permukaan yang besar. So, kamu bandingkan kat situ. Bila dia katakan kalau dia bagi permukaan yang sama saiz, maknanya itu ialah parameter dimalarkan. Kalau dia bagi permukaan yang berbeza saiz, maknanya itu ialah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Bentuk bongkah, sama ada dia bagi bentuk bongkah yang sama atau bentuk bongkah yang berbeza. Kecerahan mentul, macam saya jelaskan tadilah. Kecerahan mentul boleh, kecerahan nyalaan api boleh. Okey, ketebalan kertas. Okey, dia bagi satu kertas yang nipis, satu lagi kertas yang tebal. Nyalaan mentul, sama macam kecerahan mentul tadi. Okey, satu nyalaan mentul itu terang, satu lagi nyalaan mentul itu malam. Okey, begitulah caranya untuk kita membaca perkataan parameter yang dicantum dengan ayat pemboleh ubah dengan bersesuaian. Yang ini pula ialah cantuman parameter dengan ayat pemboleh ubah yang kita gunakan di dalam sekolah menengah. Jenis rod atau bahan, jarak paku tekan dengan penuruh Bunsen, jumlah jenis lilin, saiz oat atau diameter oat, okay, berat atau jisim atau saiz bilangan paku tekan, kehadiran garam, maknanya kalau kehadiran garam ni satu ada garam, satu lagi tak ada garam. Okey, isi padu gas. Isi padu gas, satu isi padunya penuh, satu isi padunya sedikit. Okey, kemudian bilangan gelembung gas. Kelihatan dekat balang pertama gelembung gasnya banyak. Dekat balang kedua gelembung gasnya sedikit. Okey. Kemudian jisim logam. Dia akan timbang, dia akan kira. Jadi dia akan nampak perbezaan jisim logam. Okey, kereaktifan logam itu ialah tindak balas selepas eksperimen. Okey, ketebalan kantang. Ini ialah eksperimen form 2. Biasanya kita nak ukur bagaimana objek atau image terbentuk menggunakan kantang yang tebal atau kantang yang nipis. Di situ dia punya parameter ialah ketebalan kantang. Kemudian isi padu garam. Okey, sama macam kat atas tadi. Kehadiran garam tu kalau ada garam satu, ada garam satu, tak ada garam. Yang ini isi padu garam. Satu isi padu dia sedikit atau satu isi padu dia banyak. Okey. Jenis larutan. Jenis larutan biasanya dia akan bagi jenis larutan yang sama atau jenis larutan yang berbeza antara satu sama lain. Okey. Okey, ini adalah latihan parameter. Senang saja nak tahu parameter. Okey. Biasanya saya katakan kita sebut parameter bersama dengan perkataan pemboleh ubah. Di sini pemboleh ubahnya ialah saiz ikan. Satu ikan besar, satu lagi ikan
kecil. So, parameternya ialah saiz. Pemboleh ubahnya ialah ikan. Kita cantumkan dia jadi saiz ikan. Okey. Okey, yang kedua, kita lihat objek ya. Objek yang di sini dia bagi kayu. Satu kayu dia pendek, satu lagi kayu dia panjang. So, di situ parameternya ialah panjang kayu. Pemboleh ubahnya ialah kayu. So, kita sebut kat situ perkataan yang sesuai bagi menyebut parameter dengan pemboleh ubah ialah panjang kayu. Okey, di dalam latihan yang ini pula, okey, ini adalah dia bagi dekat sini ada satu lapisan minyak, satu lagi di dalam uji kaji yang di dalam tabung uji yang pertama ada lapisan minyak, di dalam tabung uji yang kedua tiada lapisan minyak. So di sini kita katakan kehadiran. Kehadiran apa? Kehadiran udara. Okey, kalau macam ni kita tak boleh katakan kehadiran minyak tau. Sebab dalam eksperimen ini dia mengkaji tentang kehadiran udara. So maksud minyak diletakkan di atasnya tu dia menutup daripada udara masuk ke dalam tabung uji tersebut. So bila ada minyak bererti tabung uji pertama tidak ada udara kerana tidak boleh dimasuki udara, ditutup oleh lapisan minyak. So, tabung uji yang kedua ada udara kerana tiada lapisan minyak. Jadi, parameter dan pemboleh ubah dia yang sesuai ialah kehadiran udara. Okey. Jadi, itulah dia tadi perkataan-perkataan parameter yang kita perlu kenal pasti dan bagaimana kita nak masukkan perkataan parameter untuk disebut bersama dengan perkataan pemboleh ubah. Okey, selamat mencuba.